Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cinta sejarah. Bertemu kita lagi dalam siri Cakna Sejarah bersama Cikgu Daniel. InsyaAllah pada hari ini saya akan cuba paparkan infografik dan ulasan secara ringkas berkenaan bab 5 tingkatan 5, pembentukan Malaysia. Sedikit sinopsis. Bab 5, pembentukan Malaysia pada peringkat awalnya terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Pembentukan ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah negara. Pembentukan Malaysia menimbulkan pelbagai reaksi daripada penduduk tempatan dan negara jiran. Oleh itu, beberapa langkah dibuat untuk menjayakan usaha pembentukan Malaysia, termasuklah menangani konfrontasi. Kita lihat 3 teras bagi bab pembentukan Malaysia. 5. Yang pertama, intipati pembelajaran. Yang pertama, konsep gagasan Malaysia. Intipati kedua, perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Ketiga, reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Yang keempat, langkah pembentukan Malaysia. Yang kelima, Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan. Dan yang keenam, konfrontasi dan usaha menangani. Seterusnya, kita lihat elemen K. Yang pertama, kepentingan berfikiran strategik untuk berjaya dalam kehidupan. Elemen K yang kedua, kepentingan kesepakatan untuk kestabilan negara. Elemen K yang ketiga, sikap menerima dan meraihkan idea serta pandangan yang berbeza. Dan elemen K yang keempat, kepentingan sikap berwaspada terhadap anasir luar. KPS bab 5. Terdapat 5 KPS bab 5. Yang pertama, memahami kronologi tentang idea pembentukan Malaysia. Yang kedua, meneroka bukti reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Yang ketiga, membuat interpretasi kandungan Perjanjian Malaysia 1963 dan Pengisytiharan Malaysia 1963. Yang keempat, membuat imajinasi langkah pembentukan Malaysia. Dan yang kelima, membuat rasionalisasi tentang usaha menangani konfrontasi. Baik, kita teruskan dengan intipati. Pertama, 5.1, idea gagasan Malaysia. Idea gagasan Malaysia adalah konsep yang menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Bagi British, penyatuan tersebut berkisar tentang pentadbiran dan ekonomi. Manakala idea gagasan oleh Tunku Abdul Rahman adalah penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei untuk merdeka dalam satu sistem kerajaan persekutuan. Intipati 5.2, perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Dapat dibahagikan kepada 3. Yang pertama, idea pegawai British. Yang kedua, idea penduduk tempatan. Dan yang ketiga, rational idea pembentukan Malaysia. Kita lihat perkembangan idea yang pertama, idea pegawai British. Okay, yang pertama, 1887. Cadangan daripada Lord Brassey, pengarah Syarikat Berpiagam Borneo Utara di Dewan Parlimen Britain pada 1887. Beliau mencadangkan penggabungan Sarawak, Sabah, Negeri Melayu dan negeri-negeri Selat supaya menjadi tanah jajahan yang besar. Cadangan ini dikemukakan untuk meningkatkan potensi ekonomi. 1951, Sir Malcolm MacDonald, Governor Jeneral British di Asia Tenggara, telah mencadangkan penggabungan tanah jajahan British di Asia Tenggara bagi membentuk satu entiti politik dan ekonomi. Cadangan beliau melibatkan usaha penggabungan antara tanah Melayu, Singapura dan wilayah Borneo. Pada tahun 1952, Sir Gerard Templar, Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu, meminta penggabungan wilayah ini disegerakan bagi tujuan keselamatan. Pada Januari 1960, Mesyuarat Pegawai Tinggi British di Borneo bersetuju dengan cadangan pertahanan dan keselamatan. Dan pada 1960, Sir Geoffroy Tory, Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu, mencadangkan penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu atas kepentingan ekonomi. Kita lihat idea yang kedua, idea penduduk tempatan. Pada 1906, majalah Al-Imam menggesa penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi di alam Melayu. Pada 1938, golongan nasionalis Melayu telah mengetengahkan konsep Melayu Raya. Antara nasionalis tersebut adalah Ibrahim Haji Yaakob,
Harun Aminur Rashid, Ishak Haji Muhammad dan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Idea untuk menggabungkan tanah Melayu dengan Indonesia telah dikemukakan oleh para nasionalis tersebut. Pada 1955, Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj dalam ucapan di Persidangan Agung UMNO pada bulan Oktober 1955 mencadangkan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei menyertai Persekutuan Tanah Melayu. 1958. Datu Mustafa Datu Harun, pemimpin Sabah dalam satu pertemuan dengan Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj di Kuala Lumpur, menyatakan minat untuk membawa Sabah bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dan yang terakhir 1960, Tunku Abdul Rahman memaklumi Lord Perth pada 10 Jun 1960 bahawa beliau berminat untuk bergabung dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura. Okey, dan tiga adalah rational idea pembentukan Malaysia. Yang pertama, keselamatan. Ekoran wujudnya ancaman komunis di Singapura yang boleh menggugat keselamatan Persekutuan Tanah Melayu. Kuasa keselamatan dan pertahanan untuk membendung ancaman komunis. Yang kedua, perkembangan di Sarawak. Sarawak berhadapan dengan ancaman komunis melalui gerakan Clandestine Communist Organisation (CCO). Dengan penyertaan Sarawak, kerajaan British berharap dapat membendung ancaman komunis. Okay, rasional yang kedua adalah keseimbangan komposisi penduduk. Penyertaan Singapura akan mewujudkan ketidakseimbangan komposisi kaum antara orang Melayu dengan orang Cina. Perkara ini dibimbangi oleh Tunku Abdul Rahman dan pemimpin UMNO. Penggabungan Sarawak, Sabah dan Brunei akan menyeimbangkan komposisi kaum. Yang ketiga, mempercepat kemerdekaan. Cadangan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura dapat merealisasikan rancangan dekolonisasi serta mempercepat kemerdekaan wilayah tersebut. Seterusnya, pembangunan wilayah. Penggabungan ini dapat menjadikan satu wilayah yang bersatu dalam usaha mempercepat pelbagai bidang pembangunan. Hal ini boleh meningkatkan taraf hidup peribumi dalam pelbagai aspek seperti infrastruktur, sosial dan ekonomi yang lebih seimbang. Dipati 5.3, reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Reaksi awal terhadap gagasan Malaysia dapat dibahagikan kepada dua. Yang pertama, reaksi tempatan. Terlihat di Persekutuan Tanah Melayu mendapat sambutan baik daripada masyarakat dan parti politik. Manakala di Sarawak terdapat tiga reaksi. Yang pertama menyokong, kedua menentang, ketiga menentang kemudian menyokong. Pihak yang menyokong adalah Barjasa yang dipimpin oleh Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob dan Datuk Tuanku Haji Bujang Tengku Ottoman. Manakala dan PANAS yang dipimpin oleh Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Pesaka Pimpinan Temenggung Jugah Anak Abarian dan SCA turut menyokong gagasan Malaysia. Manakala pihak yang menentang adalah SUPP yang dipimpin oleh Ong Ki Hui dan SNAP yang diketuai oleh Stephen Kaluningkan. Walau bagaimanapun, SNAP kemudiannya telah menyokong cadangan pembentukan Malaysia. Kita lihat reaksi di Sabah. Terdapat dua reaksi di Sabah. Yang pertama menyokong dan yang kedua menentang. Pihak yang menyokong telah menubuhkan Sabah Alliance yang dianggotai oleh UMKO, USNO, UPKO, Democratic Party dan Sabah Indian Congress. Manakala pihak yang menentang pula terdiri daripada Barisan Bersatu atau United Front yang terdiri daripada Ong Ki Hui, pemimpin SUPP, AM Azhari, Parti Rakyat Brunei dan Donald Stephen, UNKO. Yang kemudiannya telah menyokong kembali idea pembentukan Malaysia. Seterusnya, Singapura. Pihak yang menyokong penubuhan Malaysia adalah People Action Party, pimpinan Lee Kuan Yew, Pedagang dan Pengusaha Industri serta Parti Buruh. Manakala pihak yang menentang pula merupakan Parti Rakyat Singapura dan Barisan Sosialis. Brunei
juga mendapat dua reaksi. Yang pertama menyokong daripada pihak Sultan Brunei dan yang menentang daripada pihak Parti Rakyat Brunei pimpinan AM Azhari. Reaksi negara jiran pula dapat dibagi kepada tiga. Yang pertama Indonesia. Pada peringkat awal Indonesia tidak menentang. Dr. Muhammad Hatta, Naib Presiden Indonesia, dan Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia, mengalu-alukan idea pembentukan Malaysia. Filipina, Presiden Diosdado Pagan Macapagal atau Macapagal menentang kerana ingin menutup wilayah Sabah. Manakala Thailand memberikan reaksi positif dan menerima idea pembentukan Malaysia, malah menganggap idea tersebut dapat memperkuat usaha keamanan rantau Asia Tenggara. Okey, intipati 5.4 langkah pembentukan Malaysia. Langkah dan pembentukan Malaysia dapat dibahagikan kepada 6 tahap. Yang pertama, siri lawatan. Yang kedua, jawatan kuasa setiakawan Malaysia JKSM. Yang ketiga, referendum Singapura. Yang keempat, rundingan London. Yang kelima, Suruhanjaya Cobalt. Dan yang keenam, jawatan kuasa antara kerajaan JAK yang akan diperincikan dalam slide yang seterusnya. Kita lihat langkah yang pertama, siri lawatan. Pada Julai 1961, Tunku Abdul Rahman telah melawat Sarawak dan Brunei, meninjau dan bertemu pemimpin tempatan untuk menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Pada Ogos 1962, pemimpin Kerajaan Sarawak dan Sabah melawat Persekutuan Tanah Melayu atas tajaan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu yang terdiri daripada Datu Bandar Abang Haji Mustafa, Temenggung Jugah Anak Barien, Donald Stephen dan Datu Mustafa Datu Harun untuk meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, pada November 1962, Tunku Abdul Rahman melawat Sarawak dan Sabah. Dan pada akhirnya, rombongan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Ghaffar Baba melawat Sarawak dan Sabah. Hal ini menunjukkan kesepakatan ahli politik Tanah Melayu untuk menjelaskan gambaran sebenar rancangan Malaysia. Okay, langkah yang kedua, Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia atau JSKM telah mengadakan 4 kali mesyuarat di Jalsatan, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Antara tujuan penubuhan JSKM adalah meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tentang idea pembentukan Malaysia, mencari ruang perbincangan untuk mencapai kata sepakat, mengumpul pandangan dan menyebar maklumat berkenaan idea pembentukan Malaysia serta aktiviti penghebahan dan mempercepat pembentukan Malaysia. JKSM, Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia, membuat keputusan menyokong rancangan Malaysia. Okay, langkah yang ketiga, referendum Singapura. Rundingan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura berlangsung dari Ogos 1962 sehingga September 1962 telah menghasilkan persetujuan. Referendum diadakan di Singapura pada September 1962 dan rakyat Singapura bersetuju menyertai Malaysia. Okay, seterusnya, Rundingan London. Rundingan diadakan di London pada November 1961 antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British. Rundingan ini telah mencapai persetujuan untuk menubuhkan Suruhanjaya meninjau reaksi penduduk Sarawak dan Sabah. Langkah yang kelima, Suruhanjaya Cobalt. Dibentuk secara rasmi pada Januari 1962, terdiri daripada Lord Cobalt, Sir Anthony Bell, Sir David Watterson, Muhammad Ghazali Syafi'i dan Wong Pao Ning. Anggota Suruhanjaya telah melawat 35 pusat lawatan, 20 di Sarawak dan 15 di Sabah. Antara laporan yang disediakan oleh Suruhanjaya Cobalt adalah 2/3 daripada penduduk menyokong pembentukan Malaysia, mencadangkan syur agar Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dijadikan asas Perlembagaan Persekutuan yang baru, mencadangkan kuasa autonomi dan jaminan khas diberi kepada Sarawak dan Sabah. Manakala langkah yang keenam adalah pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan atau JAK. British menubuhkan Intergovernmental Committee atau JAK, jawatan kuasa antara kerajaan, pada Ogos 1962. Diwakili oleh kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Tujuan JAK ditubuhkan adalah untuk menyediakan rangka perlembagaan dan membentuk keperluan melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah. JAK telah mengusulkan 18 perkara berkenaan Sarawak dan 20 perkara berkenaan Sabah yang perlu dimasukkan dalam perlembagaan persekutuan. Antara perkara-perkara tersebut adalah Islam ialah agama persekutuan Malaysia tetapi dikecualikan kepada Sarawak dan Sabah. Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi persekutuan Malaysia tetapi bahasa Inggeris juga digunakan sebagai bahasa rasmi di Sarawak dan Sabah. Sistem pendidikan dikekalkan di bawah kawalan kerajaan persekutuan kecuali di Sarawak dan Sabah.
Sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah kekal di bawah kawalan kerajaan negeri sehingga Majlis Negeri membuat pindaan. Dalam Parlimen Malaysia, sebanyak 24 kerusi hendaklah diperuntukkan kepada Sarawak, 16 kerusi kepada Sabah dan 15 kerusi kepada Singapura. Kuasa imigresen terletak di bawah Kerajaan Persekutuan, tetapi Sarawak dan Sabah diberi kuasa tersendiri untuk mengendalikan hal ehwal imigresen. JAK mempunyai 5 jawatan kuasa kecil. Yang pertama, perlembagaan. Yang kedua, keuangan. Ketiga, perkhidmatan awam. Keempat, perundangan dan hakiman. Dan yang kelima, organisasi jabatan. Okey, kita lihat intipati 5.5. Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia dapat dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, Perjanjian Julai 1963 dikenali Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement MA63, ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London. Antara intipati Perjanjian Malaysia adalah tarikh pembentukan Malaysia adalah pada 31 Ogos 1963. Sarawak, Sabah dan Singapura akan menjadi ahli dalam Persekutuan Malaysia bersama-sama Persekutuan Tanah Melayu. Ketiga, kerajaan British akan mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Malaysia. Keempat, memberikan kelebihan kepada Sarawak dan Sabah menubuhkan kabinet negeri. Kelima, memperuntukkan tempoh masa peralihan. Contohnya dalam bidang pentadbiran awam serta pendidikan kepada Sarawak dan Sabah. Keenam, kerusi parlimen diberikan kepada Singapura 15 kerusi, Sarawak 24 kerusi dan Sabah 16 kerusi. Dan yang ketujuh, penduduk bumi putera di Sarawak dan Sabah mendapat pengiktirafan sama seperti orang Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Seterusnya, misi PBB. Indonesia telah membuat bantahan rasmi pembentukan Malaysia di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Hal ini menyebabkan UTAN, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengumumkan penubuhan sebuah jawatan kuasa iaitu United Nations Malaysia Mission UNMM pada 12 Ogos 1963. Lawrence Michael Moore, Duta AS di PBB, mengetuai tinjauan di Sarawak dan Sabah. Pada tarikh 31 Ogos 1963, sepatutnya tarikh pengisytiharan Malaysia ditangguhkan kerana laporan hanya siap pada 14 September 1963. Okay, seterusnya, pengisytiharan Malaysia. Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 secara serentak di Kuala Lumpur, Sarawak dan Sabah. Di Kuala Lumpur, Yang di-Pertuan Agong membacakan pengisytiharan Malaysia di Stadium Merdeka dan disaksikan oleh Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj. Di Sarawak, Datuk Abang Haji Openg Abang Syafiee mengangkat sumpah jawatan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Pengisytiharan Malaysia dibaca oleh Khair Johari, Wakil Kerajaan Persekutuan di Kuching, Sarawak. Turut hadir ialah anggota Kabinet Negeri. Manakala di Sabah, Datuk Mustafa Datuk Harun mengumumkan pengisytiharan Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah, serta menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sabah yang pertama. Tun Abdul Razak Husin mewakili Kerajaan Persekutuan. Okay, dan kita lihat intipati yang terakhir bagi bab 5. Konfrontasi dan usaha menangani. Pada 20 Januari 1963, Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia, mengisytiharkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia. Kita dapat 4 tahap konfrontasi. Yang pertama, 12 April 1963. Kedua, 29 Disember 1963, 2 September 1964 dan 9 hingga 17 September 1964. Pada 12 April 1963, pendaratan tentera dan separa tentera Indonesia di Tebedu, Sarawak. Seterusnya, 29 Disember 1963, peristiwa berbalas tembakan antara tentera Malaysia dengan Indonesia di Kalabakan, Sabah. 2 September 1964, pendaratan 30 gerila Indonesia di Labis, Johor. Gerila Indonesia yang masuk ke Johor ditahan tentera Malaysia. Manakala pada 9 hingga 17 September 1964, Dr. Ismail Abdul Rahman telah membawa isu serangan ini ke dalam Majlis Keselamatan PBB. Kaedah provokasi ini tidak mengubah pendirian Malaysia untuk bertindak secara diplomatik. Okay, dan yang terakhir, langkah menamatkan konfrontasi. Kita dapat 9 langkah untuk menamatkan konfrontasi sepanjang 1963 sehingga 1966. Yang pertama, UTAN. Pada Februari 1963 telah menghantar wakil untuk berunding dengan pemimpin Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Kedua,
Presiden Macapagal pada 9 April 1963 telah menganjurkan rundingan peringkat pegawai di Manila. Negara kita diwakili oleh Muhammad Ghazali Syafi'i pada 1963. Tunku Abdul Rahman menerima undangan Presiden Soekarno untuk bertemu di Tokyo. Dalam pertemuan ini, Tunku Abdul Rahman menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Seterusnya, Tun Abdul Razak Hussein menghadiri mesyuarat peringkat Menteri Luar di Manila bagi mencari penyelesaian konfrontasi. Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia, hadir bagi pihak negaranya. Dan yang kelima bagi pada tahun 1963 adalah Tunku Abdul Rahman menghadiri mesyuarat bersama Presiden Soekarno dan Presiden Macapagal di Manila. Hasil penting ialah penerimaan kerajaan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia selepas penilaian dibuat oleh PBB terhadap Sarawak dan Sabah. Seterusnya pada 1964, rundingan Malaysia, Indonesia dan Filipina berlangsung pada tahun 1964 melibatkan dua persidangan peringkat menteri di Bangkok dan satu sidang kemuncak di Tokyo. Peranan utama dimainkan oleh Tanat Koman, Menteri Luar Thailand, yang menganjurkan pertemuan dengan Menteri Luar Indonesia. Seterusnya, peralihan kepimpinan di Indonesia pada 30 September 1965 menamatkan konfrontasi. Jeneral Soeharto melantik Jeneral Ali Mortopo dan Adam Malik untuk berunding konfrontasi. Seterusnya, yang ke-8, Kerajaan Indonesia mengumumkan penamatan konfrontasi pada 4 Ogos 1966. Dan yang terakhir, Tun Abdul Razak Hussein menandatangani perjanjian persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia di Jakarta pada 11 Ogos 1966. Kesimpulan daripada bab 5 pembentukan Malaysia. Yang pertama, pembentukan Malaysia merupakan usaha menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Persekutuan Malaysia. Yang kedua, menghadapi cabaran untuk mendapat sokongan dan kerjasama rakyat dan negara jiran. Yang ketiga, keterlibatan pemimpin, pegawai kerajaan dan masyarakat tempatan telah menghasilkan persetujuan melalui Perjanjian Malaysia 1963. Dan ibrah atau pengajaran daripada pembentukan Malaysia adalah kesepakatan untuk kestabilan negara. Baik, sekian sahaja infografi dan penerangan ringkas berkenaan bab 5 pembentukan Malaysia. InsyaAllah semoga sekurang-kurangnya memberi manfaat kepada rakan guru dan pemurid sekalian. InsyaAllah jika ada manfaat padanya, sudi-sudikanlah untuk berkongsi, komen dan subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam slot seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.